Kalau bayangkan Manja tengah bawa bola, macam mana Kak Jerit nak dengar? Cepat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Semua sihat? Tak dengar. Semua sihat? Ya. Lama kita tak ke udara dalam podcast Harimau Malaya hari ini. Mungkin ada yang tak pernah tengok, tapi hari ini kita nak bawakan kepada anda istimewa sebenarnya. Kita nak congkil cerita dari sisi keibubapaan. Betul ke ayat bahasa Malaysia tadi? Keibubapaan. Kita bawakan parents kepada player yang meningkat naik, yang selalu disebut-sebut sekarang, iaitu Haikal Danish dan abangnya, juara Piala Belia Selangor, Harry Danish. So boleh kenalkan nama ayahnya dengan ibunya? Nama saya Mama Aizon lah. Mama Aizon bin aku. Seri Fanda binti Samsudin. Alright. So inilah ibu bapa kepada Haikal dan Harry Danish. Alright. So kita hari ni tujuannya sebenarnya mungkin cerita kita nak ambil sisi-sisi positif dari sudut keibubapaan. Mungkin boleh jadi contoh kepada parent-parent di luar juga kan. Ada cerita-cerita yang kita boleh kongsi lah. Okay, mungkin kita cerita dengan ayahnya dululah. Memang sewaktu diorang lahir tu memang dah plan untuk dijadikan pemain bola ke apa? Tak ada, cerita macam ni. Kita sebagai ibu bapa, saya sendiri memang main bola lah. Tapi tak adalah sampai sekarang diorang sampai peringkat tertinggi ni tak ada lah. Jadi bila kita minat bola, bila saya berkahwin dengan dia, ada anak lelaki. Jadi anak kita lelaki, bila anak kita lelaki, kita minat bola. Jadi kita cuba bawa anak kita tu macam kita juga. Maksudnya kita nak anak kita main bola macam kita. Minatnya kita ni sebagai ibu bapa, kita minat bola, kita nak anak kita pun minat bola juga. Macam jadi bila dia lahir belum main bola lagi lah. Jadi bila dah jam 6 tu, bila dia dah jam 3 tahun dia dah pandai. Dah jam 4 tu kita nampak dia dekat situ. Masa kecil pun belikan bola macam tu dia dah. Maksudnya kita, itu yang saya cakap tadi, kita minat bola, kita nak anak kita main bola, kita dah, walaupun kita tak tahu dia minat apa, kita dah bagi dia main bola, kita belikan dia bola macam tu. Jadi kita didik pada awal kat situ. Faham. Sebenarnya berapa orang anak semuanya? Sebenarnya 4. Yang Harry nombor 1, Haikal ini semua 2, Putri Noranisha, nombor 3 Arwah Putri Arwah Afia. Actually macam untuk Haikal dengan Harry ni, masa kecil tu seorang ibu dah rasa ke memang dia akan jadi pemain bola? Maknanya kalau time mengandung tu dah tendang-tendang perut lebih. Ada tanda-tanda macam tu tak? Sebenarnya macam ni, saya masa mengandung, saya menyampah betul dengan bola sepak. Macam tu Jom. Lahir pula ceritanya. Bapak dia tengok bola, saya mengandung, astagfirullahalazim, dah lah kita duduk sendiri kan. Dah lah kaki kita kejang. Aku geram betul lah, bola dia bila nak mampus. Betul. Yelah, dulu kita dia tengok bola, aja kita. dia tak nak ikut. Sangat benci dengan bola sepak. Jadi saya bawa juga anak kita main bola. Tengok bola dekat stadium. Memang kita memang dah bawa daripada 4 tahun 5 tahun kita dah bawa pergi tengok bola macam tu. Tapi maknya tak suka. Maknya tak ikut lah. Maknya tak ikut dulu rumah. Tak, sebab saya masa mengandung macam tu lah, dia tengok bola. Lepas tu dapat pula setahun 1. Lepas pantang pula mengandung lagi. Haru cakap apa. Aduh hai. Tinggal lagi. Kan. Lepas tu kebetulan dua-dua pun lelaki. Bila nak jadikan cerita, dia pun besar-besar. Bapak pun beli bola. Memang yang saya cakap, lampu keliling rumah tu habis hancur. Dengan pintu sliding tu semua pecah. Dan tu dia kecil lagi tau. 3 tahun, 4 tahun. Tapi tak apalah, kita pun tak adalah nak marah. Aku cakap apa dah. Bila dia masuk sekolah tadika, barulah kat situ nampak dia punya bakat kan. Dia pergi ke daerah, pergi negeri. Terus lepas dia masuk sekolah rendah, dia cakap dengan kita orang dia nak masuk akademi tunas muda kan bang kan. Tentu yang itu yang Harry ke yang Haikal? Dua-dua. Jadinya kita masuk kadang yang terdekat kat Meru, dia tunas muda. Bila tunas muda nampak bakat dia, kita nampak terus masuk MBSA dengan AT, PP. Sejak tu lah, daripada dia kecil tu, kenangan manis yang masih dia 6 tahun kan, kita pergi Terengganu kan. Dia kan dapat best player apa semua. Untuk peringkat sekolah tadika? Sekolah pastilah. Tadika pasti. Masa tu tadika pasti dia main kat Terengganu. Dia dapat
Best player apa tapi semua. tak champion lah. Sekolah tu apa tadika tu cuma dia dapat naik juara je. Dia dapat best player lah masa tu. So kalau anda tak tahu, actually keluarga Haikal Danish ni daripada Meru Kelang. Sebab tu tadi cerita dari Meru kan. Saya asal Bukit Kapar Jalan Bahagia. Kampung sebelah Meru. Tapi bila saya kahwin, saya duduk Meru. Dan manja tu Haikal Danish tu dilahirkan di Meru. Macam tu. Oi, lengkap. Ini actually ni Manja tahu ke datang? Tak tahu pun. Tak tahu pun, tak sempat lah nak masuk. Semalam kita jumpa dia juga masa dia friendly, tapi tak adalah bagi tahu sebabnya adik pun WhatsApp kakak pun lepas kita jumpa Manja kan malam tadi kan, jadinya tak ada nak cakap siapa pun. Risau kan nanti dia tengok mak dia lagi glamour. Bagi cana. Okay, tadi kata masa kecil pecah lah cermin, pecah lah ni. Betul. Jadi actually besar juga kos pengorbanan ibu bapa membesarkan seorang player ni kan. Kalau cakap pasal pengorbanan, kita banyak maksudnya banyak orang kata pengorbanan yang kita lakukan untuk anak ni sampai ke tahap sekarang lah. Jadi macam kecil, yalah kita dulu kecil-kecil budak-budak ni tak kenal kasut first grade ke apa. Betul. Kita beli Alisan 100 lebih pun dah happy. Macam tu sampailah. Abang umur berapa? Saya 44. 44. Saya 36 lebih kurang. Zaman saya tu dapat kasut getah RM8 tu memang wakil sekolah saya pakai kasut tu dulu bang. Ya. Alhamdulillah dapat main bola pakai kasut tu. Sekarang budak mewah sikit lah. Mewah. Dapat rasa kan. Okay, kalau ikut lah, memang kalau budak-budak main bola ni banyak lah biasa. Tapi yang abang perasan dia ni ada bakat yang luar biasa, umur berapa? Macam saya ada 2 orang anak, satu Harry, satu Haikal Danish ni lah. Kalau macam Harry Danish dia maksudnya dia macam Harry Danish dia kurang sikit daripada adik dia si Haikal Danish. Haikal Danish ni saya dapat kesan pakai daripada umur 5-6 tahun macam tu. Macam Harry Danish ni dia daripada umur 7 tahun dia merangkak-rangkak macam Haikal Danish ni saya tengok dia talent lah. Dia lebih pada semula jadi bakat dia daripada umur 5 tahun dah nampak dia punya bakat. Kaki kiri lah masa tu. Kita pun tak tahu dia pakai kaki kiri. Coach yang bagi tahu kan. Kaki saya nampak dia memang talent dia daripada kaki kiri. Memang kita nampak cuma kita kaki kiri ke budak ni macam tu. Kita pendek kata kita nampak bakat dia memang daripada umur 5-6 tahun macam Haikal Danish ni lah. Ya, sebab dia player memang ada jenis macam tu. Ada yang memang bakat semula jadi, tahu-tahu dah terror lah kan. Lepas tu ada yang slow-slow dia dapat catch up kan. Jadi ada 2 type tu. So macam mana abang masa dekat rumah tu dapat tengok perkembangan dia orang masing-masing sama-sama? Dia kalau ikutkan perkembangan macam Haikal Danish ni dia lebih cepat. Maksudnya lebih orang kata lebih baik pada abang dia Harry Danish. Haikal Danish ni bila saya cakap pasal naik sama-sama tak naik sama-sama tau. Macam Haikal Danish ni macam saya cakap tadi dia lebih pada talent, maksudnya dia lebih bagus. Jadi kat rumah tu masing-masing kadang-kadang adik-beradik ni bila kat rumah dia main bola macam tu lah, main dia sparring lah sama-sama. Sparring sama-sama. Tapi bila kita tengok dua dia bezakan tu, adiknya lebih bagus daripada abang dia masa tu lah. Tapi jadi sekarang slowly abang dia dah sampai tahap. Alhamdulillah abang dia walaupun dulu abang dia lambat, sekarang pun sama lah, lebih kurang levelnya sama daripada adiknya. Tapi itulah kita cakap dengan para-para lain, bila anak kita kurang masa tu, tapi jangan orang kata stop kat situ, bagi sokongan terus, support dia terus, insyaAllah walaupun dia lambat dia akan sama satu hari nanti macam tu. Dia sebab kalau ikut psikologi kan, orang yang lambat ada sesuatu kemahiran tu, dia sebenarnya akan lebih bekerja keras nanti untuk dapatkan. Betul, kita sedar benda tu sebab bila coach berjumpa dengan saya, Harry ni jenis orang yang bekerja keras. Maksudnya dia lebih pada orang kata hard work macam tu. Jadi kalau macam itulah dia jadi baik pun sebab diri dia sendiri. Dia buat extra training, dia tak disuruh dengan siapa-siapa, dia buat extra training, apa semua dia buat sendiri. Dia balik pada rumah,
Habis training dia tak boleh duduk diam. Dia akan beli bola dia Dia beli sebelum biji. Dia beli 10 biji bola sendiri. Dia letak dalam bonek Harry kereta. Dennis ni abang dia ni. Harry Dennis ni, dia bagus dia kat situ. Dia jenis yang bekerja keras. Dia Beli barang-barang training semua cukup. dia buat sendiri. Dia beli dia sendiri. Dia bawa kepada sebenarnya satu perbandingan besar. Kalau dunianya adalah perbandingan antara Messi dengan Ronaldo. Sebab orang kata Ronaldo ni adalah orang yang hardworking. Dia kerja untuk dapatkan tahap tu. Messi adalah orang gifted. Dah dilahirkan. So kat situ ada nampak Nampak beza lah. Okey, akak pula masa mengandung menyampah dengan bola. Lepas tu anak dah start main bola, dah start menang. Time bila yang rasa akak start sokong dia untuk main bola tu? 5 tahun. Yang tadika lah. Tadika 5 tahun. Masa tu abangnya 6 tahun sekolah tadika yang sama lah. Pasti Sirajuddin. Ujung taman tu? Betul. Lepas tu dia buat sukan bola sepak antara daerah-daerah. Kebetulan masa abangnya tu, tahun abangnya tak ada rezeki. Hujan lebat jadinya baling shilling. Macam tu ya. Lepas tu terus tak adalah mati kat situ. Jadinya bila tahun lagi satu ganti pada adik, kita nampak sejak tu lah saya jadi minat. Saya ikut pergi mana-mana dengan ayahnya. Kita orang pergi Terengganu. Lepas tu dia darjah 1. Dia masuk tunas muda dengan abangnya lah. Abang darjah 2 kan. Dia masuk tunas muda apa semua pergi sana sini. Saya pun masih pergilah mana-mana dengan abangnya. Dengan ayah dia. So lepas tu dah darjah 1, dah tadika darjah 1. Lepas tu dia meningkat lagi. Sebelum masuk sekolah menengah macam mana tahap dia? Alhamdulillah makin lama makin naik lah. Dia start main untuk negeri umur berapa? Darjah 3. Siapa? Manja. Haikal Danish main ATPP. FSSD daripada darjah 4 Darjah 3 sampai ke darjah 6 MSSD. Lepas tu Haikal Danish ni main MSSM. Abangnya tak main MSSM. Jadi bila main darjah 6 MSSM masih Haikal Danish. Lepas tu naik tingkatan 1 dah pergi AMD. Jadi dia main dekat AMD tu lah. Jadi dia tak pernah putus. Macam Manja ni rezeki dia baik sebab dia orang kata orang kata konsisten tau. Daripada umur 4 sampai ke sekarang ni konsisten. Dia tak pernah drop. Alhamdulillah. Orang kata kadang-kadang setengah player dia ada mula-mula dia naik kan. Bila naik tingkatan 1 dia makin jatuh. Tapi Alhamdulillah si Haikal Danish ni dia bila umur 4, 5, 6 sampailah sekarang ni dia tak pernah menang lagi. Jadi dia wakil Malaysia pun first masa bawah Kimaniam 2019 pun dia dah ada call up tapi dia drop pasal dia injury. Tapi dia dapat abangnya. Harry dapat. Si Harry Dennis. Lepas tu ni cap pertama dengan AFF tu hari. Okey, kalau tengok dia punya perjalanan kat sekolah tu biasa. Kalau dulu zaman saya sekolah, cikgu-cikgu masih berfikiran budak-budak kena utamakan akademik. Sampai kalau time mak datang check report card tu suruh jangan bagi anaknya bersukan sangat lah ya sampai tertinggal pelajarannya. Tapi macam zaman sekarang pemikiran tu dah berubah kan, sebab kita lebih kepada tengok potensi anak kan. Ada tak pernah berhadapan dengan cikgu cakap macam tu ke? Kalau cikgu semua bagi sokongan tak silap saya. Cikgu kalau jumpa cikgu, kita sebelum jumpa cikgu ni ayah Haikal Danish dia ni baru main bola, dia tak pernah halang lah, suruh tak pernah nasihat, tak pernah bukan cakap tak pernah nasihat lah, maksudnya tak pernah cakap yang kita lebih baik utamakan akademi lah, itu lah tak ada. Dia lebih pada sokongan lah, walaupun kat mana, walaupun apa kau punya kerja satu hari nanti, dia lebih pada orang kata support terus lah. Maksudnya tak adalah nak condemn, jangan itu, jangan ini, tak ada. Zaman sekarang dah berubah kan pemikiran dia kan. Mana yang terbaik bagi budak tu teruskan. Macam seorang ibu pun memang tak ada rasa kerisauan kalau macam selalu bersukan tapi tertinggal pelajaran. Memang akak dah rasa memang jalan dia untuk jadi pemain bola, akak terus support je. Tapi sebenarnya risau juga. Permulaan tu risau juga. Tapi kita tengok, dia suka mana, dia buat apa. Kita secara support lah, walaupun kadang-kadang tu dia gagal BI contoh. Kita masih cakap Alhamdulillah lah, kita banggalah juga kan. Dia masih nak bersekolah. Masih nak belajar. Cakap yang dia Harry manja buat yang terbaik untuk diri kamu. Kalau kamu rasa yang situ suka, teruskan sampailah kamu dewasa.
Buat apa pun buat betul-betul lah. Buat apa-apa buat betul-betul. Fokus, selalu saya cakap bismillah, fokus satu badan. Jangan lupa solat, apa semua, pergi mana-mana. Sampai sekarang lah saya memang cakap. Jadi pada masa diorang sekolah Binjai pun, kita dengan pihak sekolah pun masih bekerjasama lah. Cikgu pun semua baik-baik. Diorang kalau ada apa-apa pun dia akan WhatsApp saya apa semua. Jadinya kita tak ada masalah dengan pihak sekolah Binjai lah. Dia bila yang start kena macam dah tahu dia akan straight professional ni, maksudnya dah serius, maksudnya time pergi AMD ke yang berpisah tu? Dia serius ni, dia kan wakil sekolah kan. Dulu kan ada sekolah, wakil sekolah daerah apa semua kan, dia join kan. Dia masuk semua. Jadinya bila abang ada, dia ada. Lepas tu setiap game yang sekolah join, dia pun join. Dengan ATPP pun dia join. Dengan MBSA pun dia join. Maknanya dulu masa dia kecil, sebelum dia 13 tahun lah, 12 tahun, dia ada 3 lah. 3 tempat yang dia kena pergi. Betul tak bang? Sekolah Binjai, ATPP, dengan MBSA. Jadinya bila dia masa macam budak-budak ni, anak saya 2 orang ni, dia lebih serius sebab dia dah nampak bila dia darjah 5, darjah 6 kat Binjai tu, dia dah banyak orang kata menang trofi. Jadi bila dah banyak menang trofi, dia lebih kat situ, dia lebih serius. Maksudnya dia lebih minat, lebih suka tau. Maksudnya nak majukan diri dia kat situ. Maksudnya dia, kalau kita nampak dia punya lebih serius tu daripada umur 6 ataupun di ujung dari sekolah rendah. Sampai dah, sebab dia dah menang banyak trofi dekat sekolah tu, dia lagi semangat nak pergi lebih jauh macam tu. Okey, untuk korang yang tertanya-tanya, Binjai tu bukan yang salam dari Binjai. Itu sekolah rendah tempat saya belajar juga. Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai. Belajar dan tekun berusaha. Lagu sekolah dia, saya ingat lagi. So dia dari sekolah yang sama. Dia 2 je. Kalau tak tiada main bola di sekolah tu, dia handsome. macam dia. Alright. So dia dah berkembang. Okey, sampaikan tahap Haikal main Piala Belia Selangor. Haikal AFF, Harry Piala Belia Selangor. Sekarang ni dah tahap boleh dibanggakan lah kan. So apa mungkin yang first kali, mungkin Haikal Danish tu, dia punya breakout moment dia masa dia score dekat semi-final kan. Apa perasaan masa tu? Kalau saya tengok live kan game tu kan. Saya tak tengok live. Kebetulan masa ada game live tu, abang dia ada game. Saya tengok game pergi sana. Belia. Saya pergi. Dekat Cyberjaya. Dan ada orang hantar WhatsApp kat saya. Gol manja. Manja skor. Tengok lari dia selalu macam ya, dia lari bawah kan. Macam kita maksudnya, wah, dia buat apa yang maksudnya masa sebelum dia lari tu, kita confident dia memang boleh skor. Cuma kita tak sangka dia boleh dribble satu lagi keeper macam tu. Tapi perasaan ni memang orang kata wah, banggalah pasal umur 17 tahun boleh dribble play boleh dribble play goalkeeper di kejohanan terbesar macam tu. Lepas tu live. Orang kata siapa tak bangga kan. Mak dia? Perasaan mak tengok live? Time tu tiba-tiba masa dia nak gol tu, dia dah lari. Mati. Mati apa pula? Internet. Time tu dekat Cyberjaya. Dia tengok live. Dia tengok live. Anak dia tengah lari. Tiba-tiba line mungkin tak ada. Allahu Akbar. Saya time tu dengan kawan lah. Kan? Dia tempat lain. Saya kasi tempat lain. Dia dekat belakang saya. Dia cakap apa? Kak, mati kak. Manja baru Manja nak masukkan ke ni. Allahu Akbar kak. Saya tengok. Saya pun diam. Doa lah banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Tuhanku permudahkan lah. Lepas tu tengok telefon. Manja gol. Bang, manja gol. Aku nak menjerit ke tadi. Abangnya tengah main ni. Tapi time tu memang betul-betul lah syukur. Alhamdulillah, ya Allah Akbar. Kita tak tahulah rezeki kan. Cakap apa memang seronok lah. Time tu abangnya pun menang game. Tapi bukan gol tu yang menambah, yang orang kata bukan setakat gol tu yang membanggakan kita kan. Setakat lagi satu kemenangan satu tim tu. Dia one quality yang Manja ni orang tengok is dia tak takut sebab dia main dengan abang-abang 19, 18. Biasanya kalau kita duduk dengan sini kita agak segan sikit kan, tapi dia memang tak ada takut, dia tunjukkan apa yang dia ada. Itu sebenarnya proses dia belajar, proses dia masa dia duduk di MD lah. Pasal dekat di MD kita bila ada friendly, ada game, kita dah diorang dah dibiasakan berlawan dengan player yang lebih besar pada
So tak takut lah. Jadi macam kata AMD 13 tahun dia dah main friendly ataupun dengan lawan dengan umur yang 16. Macam tu juga dia presiden kan. Presiden tu manja umur 17 tahun berlawan dengan player yang 21 hingga 23. Jadi kat situ membantu dia punya perkembangan lah. Bila dia dapat main Malaysia, dia dah biasa dengan benda-benda tu semua. Macam abang dia masa final Fair Play tu turun tak? Saya turun pergi. Faham. So tengok anak julang piala tu, perasaan dia macam mana pula? Hai. Kita sebab kita mak bapak dulu main bola tak pernah julang piala. Kita anak sendiri dapat julang piala. Kita tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kita menangis dalam hati, menangis nampak macam tak sangka anak aku ni lebih bagus pada aku jadi memang alhamdulillah kita suami isteri digunakan anak yang baik lah macam tu. Mak dia tengok anak pegang bola? Alhamdulillah, kita sebenarnya bukan bangganya pada anak, satu tim lah. Dah berbulan-bulan kita duduk tepi padang, pergi sana sini kan. Pengakhirannya yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah. Belum berakhir lagi setakat ni lah. Tapi memang kita orang semua parent-parent semua rasa seronok lah. Okay, so kita nak pergi ke serious part pula. As a parent ni kan, ibu dan bapa kan, untuk bawa orang mungkin tengok bila anak dah berjaya, Haikal dah wakil Malaysia, yalah, Harry dah menang Piala Belia. Tapi untuk bertahan sampai diorang sampai tahap ni, apa lagi pengorbanan ibu bapa yang orang sebenarnya tak tahu? Mungkin nak jadi motivasi diorang ke, mental diorang ke, nak pastikan diorang disiplin ke, apa yang ibu bapa banyak bantu sebenarnya? Bagi kalau saya support daripada segi maksudnya kalau dia nak, orang kata dia nak kekalkan dia punya di luar padang lah ya, di luar padang kita support daripada segi motivasi biasanya lah, motivasi. Lepas tu apa yang dia tak nak, maksudnya apa yang dia tak sangka, maksudnya kita belikan, maksudnya good tiba-tiba ada, maksudnya dia lebih macam tu lah. Kita pengorbanan dekat luar tu banyaknya macam tu lah, kita korbankan kewangan, banyak masa, tenaga kan. Macam apa lagi nak cakap susah Berapa kerap dia akan hubungi abang kalau setiap kali sebelum perlawanan ke? Dia alhamdulillah, dia sebelum ada game dia akan contact saya, dia akan minta restu. Dia saya nak manja nak game. Ya bawa yang baik. Sampai sekarang. Dia akan hubungi bapa dia sebelum game. Betul. Dan nak game dah ni, walaupun game ke pukul 10 dia akan contact petang macam tu. Kalau mak dia pula, apa yang orang tak tahu sebenarnya? Sebenarnya saya selalu cakap dengan manja, walaupun kat mana kamu berada, tak kira atas ke bawah ke, jangan rasa diri tu megah sangat. Buat je manja macam biasa. Akak cakap macam biasa lagi. Buat je macam biasa je. Ingat asal-usul kita je, buat yang terbaik untuk diri manja, untuk keluarga. Sebenarnya kalau pasal bab tu kita macam juga orang lain tau. Kita tak ada orang kata nak yang orang lain tak ada, yang tak tahu kan. Maksudnya sama je. Cuma kita bagi kata-kata motivasi, kata-kata pengorbanan pasal itu orang lain pun nak buat. Semua sama je. Cuma terpulang pada budak tu sendirilah nak dengar ataupun jadi apa yang orang tak tahu, dia biasa biasa orang cakap memang setiap ibu bapa memang nak beri yang terbaik untuk anak lah. Tapi tak semua ibu bapa juga benarkan anak pilih jalan mereka. Jadi macam abang dengan akak dah memang decide nak support dia untuk sepenuhnya bermain bola kan. Mungkin ada di kalangan orang sekeliling yang tak bersetuju dengan benda ni, yang ada kata-kata belakang ke, ada hadapan macam tu. Itu dah biasa. Maksudnya daripada umur dia lah, umur dia 6 tahun, 5 tahun, banyak orang kata, kadang-kadang ada yang negatif juga. Orang kata kat kita, anak kau main bola umur berapa je, 30, kadang-kadang tak sampai, beri lagi. Tapi kita tak dengar sangat lah cakap-cakap orang tu. Kita ikut apa hati kita. Maksudnya kita buat apa yang kita rasa bagus untuk anak-anak lah. Maksudnya kita tak dengar sangat cakap orang lah. Memang betul kadang-kadang orang tu memang tu ada betul dia, apa yang orang cakap tu
betul ada yang player yang tak sampai umur 30 main kenapa tak sekolah, kenapa sekolah. Kita dua-dua tu memang kita bagi, kita ada backup kan, macam andai kata dia tak berjaya, adalah dia punya plan kedua dia. Jadi alhamdulillah setakat ni dia orang bertambah baik, maksudnya kita confident lah, kita confident budak ni boleh pergi lebih jauh. Jadi kata-kata negatif tu saya tepi, saya tak elok sangat lah. Pernah rasa terguris dengan kata-kata yang macam tu tak? Tu biasa sebenarnya, kat mana-mana pun semua ada je parent yang terguris, bukannya dengan kawan satu parent satu team, dengan parent-parent, kadang dengan jiran sebelah pun sama, kadang dengan adik-beradik pun sama. Kau kak duduk padang bertahun-tahun apa kau dapat? Allahu Akbar. Kau sering duduk padang sampai hitam apa semua apa kau dapat? Masya Allah. Tak apalah demi anak. Tak apa, saya tolak tepi tu semua. Tapi bila sekarang anak kita, bila dia orang sendiri dah tengok anak kita dah sampai tahap ni, dia orang fikir sendirilah. Itulah. Dia orang ada jenis yang dulu condemn, ada orang kadang-kadang share dekat FB, komen dekat FB tu, inilah pengorbanan ibu bapa tu sejak umur anak dia sebab dia tahu kan, dia nampak kita jadi macam alhamdulillah dulu orang ni condemn aku ni. Betul. Tapi kita doa je yang baik-baik untuk semua lah kan. Itulah. So sekarang dah tahap macam saya cakap tadi, membanggakan yang dan mungkin sebagai ibu bapa dah boleh bersedia lah tengok, mungkin Haikal pun dengarnya ada offer, walaupun belum rasmi, saya faham belum rasmi, tapi macam dah dekat-dekat tu nak main kat luar negara kan. Harry pun kalau dalam tahap macam ni, kalau dia teruskan tak mustahil dia pun sampai tahap yang sama, peluang yang sama. Jadi sebenarnya kalau abang sebagai bapa yang bawa dia dari kecil tu, apa impian terbesar abang untuk diorang sebenarnya? Semua saya rasa apa yang impian tu, kalau anak semua anak parent yang ada anak macam saya, impian dia semua sama. Nak jadikan anak dia tu level yang lebih paling tinggi lah. Macam tu juga saya pun orang kata pun hampir-hampir, walaupun kita belum tahu benda tu rasmi atau tak rasmi, betul atau tidak. Benda tu pun dia nak pergi luar negara pun saya pun tahu daripada media FB, daripada IG. Tapi kalau ada alhamdulillah lah. Tapi itulah impian ibu bapa lah, sejak daripada memang itu kita bawa anak kita main bola. Itulah impiannya sebenarnya. Memang nak tengok dia main kat luar negara. Itu impian kita yang terbesar. Jadi kita walaupun impian kita daripada awal, kita sebenarnya kita tak sangka dia nak offer ke luar negara. Kita impian kita nak dia jadi pemain Malaysia, itu saja. Jadi bila kita tahu perkembangan semasa sekarang ni, dia nak pergi ke luar negara, kita pun rasa wah, tak sangka ni dapat main negara. Impian kau ni, orang kata impian yang dia kira impian satu keluarga lah. Impian memang tu, tapi memang diimpikan, tapi tak sangka sampai ke tahap itu. Dan seawal ini. Betul. Tapi masa dia buat ujian pemilihan berapa bulan itu kan, sebelum raya kan. Masa tu apa yang dia cerita pengalaman kat sana? Apa yang abang nasihat dia masa nak pergi semua? Apa perasaan abang? Perasaan saya, boleh ke tidak budak ni, sebab dia bersaiz kecil. Lepas tu bila bila dibandingkan dengan player luar negara, biasalah kan. Lepas tu kita cakap dengan dia, besar kecil, jangan orang kata jangan fikir sangat. Kau buat apa yang ada kat diri kau, kemahiran apa yang ada kat kau keluarkan. Dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak apa. Kita tak ada push budak lah. Kita tak cakap orang kata kau mesti dapat pun, tak ada. Jadi bila perasaan saya sana, kita agak bimbang jugalah, sebab kadang-kadang kita secara negatifnya kita akan fikir tak dapat ni sebab kau saiz kecil. Bila lo pergi sana, kita fikir macam-macam lah. Kita fikir macam-macam. Orang kata dalam FB kita baca komen-komen tu kata jangan pergi luar negara, itu kita perasaan kita macam-macam. Ada celaru, ada benda tak baik semualah, tapi kita bagi anak motivasi yang positif je lah. Buat dia cakap macam mana bang perasaan dia sebelum dia pergi? Dia sendiri rasa. Kalau macam si Haikal Danish ni, bila saya tanya macam mana je kau, buat je lah. Dia confident. Dia boleh buat. Dia tak pernah cakap benda tu lah. Tak boleh. Dia tak takut ya? Dia jarang cakap tak boleh. Dia akan sentiasa cakap benda, dia tak kira lah nak pergi luar negara apa pun. Coach bagi main, kita melawan je lah. Susah, main je lah. Dia kata macam tu. Dia tak ada cakap. Dia tak pernah cakap mengeluh. Dia akan sentiasa buat. Daripada kecil macam tu lah. Dia tak pernah orang kata. Alhamdulillah anak saya ni lebih orang kata, dia tak pernah mengeluh. Dia lebih, bila dia sukakan cabaran macam tu.
Naluri keibuan pula macam mana? Ada tak rasa berat sebenarnya nak bagi dia keluar negara? Mungkin kalau lepas ni dapat, memang bertahun lah duduk sana. Naluri keibuan tu macam mana? Mesti ada sedih tu biasa. Menangis tu berminggu-minggu tu biasa. Tapi itulah kita rasa, bagi saya rezeki anak. Kalau dia nak buat, kita kena terimalah. Bukannya kita tak boleh jumpa, boleh. Masih boleh berjumpa. Tapi itulah. Dia sebenarnya maknya berat nak. Tapi demi cita-cita, demi apa orang kata dulu impian kita orang kan. Korbankan dia. Pengorbanan kalau anda kata dia pergi, itu pengorbanan terbesar kita, melepaskan anak pergi lebih jauh. Betul, itu pengorbanan besar. Satu lagi yang mencuri perhatian orang sebenarnya masa itu menang kan, yang saya jumpa akak kan. Bukan main berpeluk Saka, cubit-cubit dia macam mana? Manja tu okey ke? Dia cover malu tu. Dia malu. Dia cakap depan orang janganlah panggil cumi-cumi. Janganlah peluk-peluk. Kalau abang dia okey. Abang dia tak kisah. Abangnya kalau apa saya peluk ke apa, cium kiri kanan okey, tak apa dia. Eri cumi-cumi Eri. Dia pun layan. Kalau manja dia malu. Dia memang malu lah. Tapi kalau Harry dia malu, tapi dia redor lah maknya macam ni kan, bondanya macam ni dengan anak. Dia lebih kita kekeluargaan tu dengan anak-anak kita rapat lah, kita buat anak-anak kita macam kawan. Jadi dia pun tak segan bila ada masalah bertanya pada kita pun jadi saya rasa itu sifat yang kita tanam daripada keluarga, macam kawan kita macam anak-anak kita tu macam kawan-kawan kita sendiri. Kita musik dia sakat-sakat dia. Jadi tu rahsia sebenarnya, itulah rasanya lah rahsia pada kita punya anak-anak, kejayaan anak-anak saya lah macam tu. Dia jadi tak kisah. Macam kalau yelah kita tengok kan, ada juga beberapa isu sebenarnya kalau melibatkan pemain muda ni, yang normal lah, yang biasa orang cakap kalau saya bukan nak cakap negatif apa, tapi benda ni biasa berlaku. Orang kata peringkat usia muda ni memang nampak lah dia bagus kan, tapi mungkin ada sampai satu tahap nanti bila main kat senior, mungkin fokus dia terganggu, mungkin dia dah hilang minat ke apa. Macam mana kalau abang sekarang ada tak macam bersedia untuk ke arah tu? Apa yang abang nak jaga dia supaya dia terus fokus? Semestinya memang ada lah. Kita pun memang kita sedar benda tu. Bila kita tengok pada umur bawah ni, kita nampak budak tu memang orang kata power lah. Bila umur sampai 23 kadang-kadang ada lah player tu tak orang kata tak macam yang ni. Saya lebih suka pesan kepada anak, bagi contoh apa yang berlaku sebelum-sebelumnya, jadi anak tu dia ikuti sendiri. Jadi kita tu sebenarnya bila dia dah besar, dia akan jauh pada kita. Jadi kita tak ada siapa. Paling-paling pun kita boleh nasihatkan dia benda-benda tu. Jadi saya bagi tahu ke anak-anak, jangan jadi macam tu. Kalau boleh terus. Itu sebab kalau dia dapat pergi luar negara, saya lebih suka dia pergi. Jadi daripada yang orang kata main dekat dalam. Maksudnya kalau kat dalam ni macam zone selesa lah. Abang nak bagi dia fight lah. Saya lebih suka dia tu, lebih cabaran dia lebih tinggi. Lebih orang kata lebih bagus lah daripada kat dalam. Sebab macam cakap tadi lah, dia lebih selesa kan. Jadi saya banyak cakap pada anak-anak, jangan setakat sampai 20 kau bagus. Nanti bila 21, 22 kau jadi contoh-contoh yang tak bagus tu lah. Jadi anak-anak alhamdulillah setakat ni dia dengar apa yang saya cakap, dia cubalah jangan jadi contoh-contoh yang begitu. Akak pun aktif kat TikTok kan? Rajin main TikTok kan? Habis macam sekarang dah kurang. Bila anak pun nama dah naik, makin banyak followers tu macam mana? Allahuakbar. Manja pesan bonda jangan lupa diri. Oh, dia pun pesan bonda dia. Tapi fun lah benda tu, seronok lah kan. Bonda kata tak ada lanja, bonda tak adalah layan orang nak ni tak ada. Bonda masih ingat cumi-cumi ayam dengkau ni. Tapi alhamdulillah lah, cakap apa,
Cuma tu je lah mak dia kata apa bonda. Jangan lupa diri. Dia kalau ibu bapa macam satu tim hari tu kan, bawah 19 tu berkumpul tu sama-sama kenal ke? Sama-sama ibu bapa? Memang dah kenal ke macam mana? Tak ada semuanya. Ada yang parent jenis player negeri lain kan. Jadi player yang mungkin dalam negeri kita yang selalu kita jumpa kat mana-mana mungkin ada. Tapi tak semua lah. Haikal Hakimi, Faiz Amir tu? Tak kenal player dia. Parent dia tak kenal. Sebab jarang-jarang jumpa. Dia baru-baru ni kita cerita isu semasa pula kan. Baru-baru ni mungkin ada isu pasal MSSM lah. Ada negeri yang guna player academy, ada yang guna sekolah sukan, ada yang rasa sepatutnya MSSM ni memang bagi kepada sekolah publik je. Kalau pada abang macam mana? Abang pendapat abang? Saya nak cakap pun lebih pada kalau ikutkan saya lah, betul lah orang kata AMD Akademi Muqaddas hari ni dia dah level tinggi lah daripada yang bawah tu lah. Jadi pendapat saya ada betul juga, ada betul, ada orang kata ada betul juga bila ada isu betul meletakkan player budak-budak SSN budak-budak bawah tu bagi peluang 100% lah untuk bermain dengan MSSM negeri masing-masing. Jadi bila jadi isu macam ni, orang cakap buat apa player AMD main MSSM lagi bawah kau main, maksudnya macam turun pangkat, downgrade lah. Downgrade, tapi daripada segi positif daripada segi lain baik juga pada player-player AMD yang kurang minit mainnya. Yang dekat AMD ni lah ada jenis yang kurang dekat situ pun tak semua dapat main lah. Dia dapat main bila dia main kat situ pun tak semua lah, maksudnya boleh juga orang kata menambahkan minit permainan dia kat situ. Dia sebenarnya ada baik tak baik juga. Dari satu segi kalau semuanya sekolah biasa, dia tambahlah peluang untuk congkil bakat baru. Kalau satu segi balik, bagi peluang yang tak dapat minit permainan kat MD untuk dapat main juga secara kompetitif. Kat situ pun MSSM pun kalau daripada peringkat sekolah tu ada pertandingan yang tertinggi pada diorang lah. Jadi kat situ pun ada scouting, mana yang tak dapat minit ke atas tu kat MD tu, kat situ pun ada scouting, kok dia orang boleh ada cabang lain dia boleh masuk kan. Maksudnya dia ada baik tak baik juga. Macam diorang ni sebab dari kecil kan suka main bola kan. Diorang ada minat lain tak Hairi dengan Haikal ni kak? Minat diorang apa yang lain? Ke memang all the time bola saja? Dia dah biasa hidupnya dengan bola sepak. Kalau ada basikal pun dia main sekejap je macam tu. Dulu dia main basikal aja. Pernah dulu manja, kalau saya ingat saya dulu umur dia darjah 6 lah. Darjah 6 ke darjah 5 macam tu lah. Dia pernah minta saya basikal ajak tu. Ada lagi kat rumah tu. Tapi sekejap je benda tu. Dia sebab dia lebih banyak jadual pada main bola. Pasal kat sekolah pun dia training sekolah, bila Sabtu Ahad tu pun kelab dia MBSA. Jadi dia tak ada fikir benda-benda tu untuk benda. Pasal dia memang dah hidupnya nak main bola saja. Jadi dia tak ada nak minat lain. Untuk Hairi dengan Haikal ni, ada tak satu momen budak, ya saya nak tahu macam mana motivasi budak-budak sekolah ni kan. Ada tak satu momen yang dia rasa dia macam nak give up? Dia penat ke? Pernah tak ada? Macam Hairi dengan Dennis, saya tak pernah nampak lagi dia akan give up dengan bola sepak. Sebab itu yang saya cakap tadi, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Main bola dia asyik. Bila MBSA, misalnya contoh dia main satu masa dia main dengan kelab. MBSA umur dia 6 tahun. Dia kalah dalam satu perjalanan. Dia tak pernah orang kata tak nak main bola. Dia give up, kalah. Habis tu habis. Terus dia akan buat yang baru macam tu. Minggu depan game buat lagi. Dia tak pernah give up lah. Dia tak pernah give up apa yang dia rasa dia gagal. Dia akan buat lagi. Kan kalau kita tengok sekarang kan, memang bola sepak Malaysia pun sejak Kim Panggung ambil alih, nampak gemilang dia kan. Kita layak ke Piala Asia. Bila tengok tim tu berjaya, dah mula bayangkan Haikal Dennis, Harry Dennis kat tempat tu ke? Dah mula bayangkan ke? Ya, kita mesti macam tu. Kita mesti berfikiran macam tu sebab anak kan. Anak kita main bola, kita ada impian anak kita satu hari insya-Allah akan ada dalam adik-beradik ada dalam lagi-lagi kita fikirkan insya-Allah satu hari kita akan tengok
rakyat Malaysia ataupun ibu bapa lah yang paling utama, ibu bapa akan tengok satu adik-beradik berada dalam satu tim. Yang kita impikan satu hari nanti. Kalau ikut Malaysia pun tak lari pada sejarah adik-beradik dalam satu tim. Siapa ada Aidil Zafwan, lepas tu ada dulu Farouk Ismail, Feriza Ismail, Khairi Zainal, Faizal Zainal. Tradisi tu kan, kalau dapat balik kan, wow, mesti seronok kan. Lagi umur dia pun tak jauh, beza dia setahun kan, 17 dengan 18. Jadi memang ada impian kita untuk lihat satu hari adik-beradik ni dalam satu tim yang sama. Kita doakan benda tu jadi kenyataan lah. Sebab memang sekarang ni kalau cakap pasal bakat muda ni, bukan setakat ibu bapa je yang kena support. Satu Malaysia pun kena doakan juga benda yang sama lah. Kita demi kemajuan bola sepak kita kan. Betul. Isu-isu bola sepak abang follow? Kurang. Isu-isu ni saya kurang follow sangat. Kalau macam abang fans Selangor. Kalau Selangor main ada pergi stadium? Sekarang jarang. Sekarang dah jarang lah. Last zaman bila? Yang aktif zaman 2005, zaman Bambang Pamungkas. Oh, zaman travel ke lah. Lepas tu kita tengok Andik tu. Zaman Bambang. Andik lepas tu sikit lah. So kalau macam isu dia biasa yang kita pertanyakan lah, sebab bakat muda ni dia masalah bila nak masuk sini nak dapatkan ruang. Sebab sekarang kan import 5 orang kan, jadi peluang tu sangat terhad. Untuk macam abang melihat perkembangan anak-anak tu, ada kerisauan tak? Kita kerisauan tu tetap ada. Jadi kita percaya pada bakat anak. Kita percaya pada bakat anak, apa yang dia ada, bakat apa yang ada dia sekarang. Dia orang boleh fight lah. Dia kerisauan tu untuk tembus, dia orang lebih pada naturalisasi kan, apa semua tu kan. Jadi saya percaya pada bakat anak. InsyaAllah dia orang boleh tembus ke skuad utama apa yang dia orang tunjukkan sekarang ni lah. InsyaAllah lah. Benda tu kerisauan memang ada, tapi kita nak buat macam mana kita fight lah. Kita untuk fight lah. Tadi abang kata kalau sebelum game dia akan call abang sekali ke? Akak sekali pun cakap lah. Dia akan video call. Ramai-ramai. Kalau macam ayah dia ni kerja jauh, dia buat 2 kali lah. Ada telefon ayah dia, telefon bonda. Kalau sekarang macam Harry dalam persiapan Suma kan, macam mana dia ada share tak progress dia, macam mana persiapan dia? Macam Harry sekarang lebih pada, sekarang dia tengah training lah, hari-hari dia kata pagi. Kat mana training? Dekat SK. Dekat Padang. Selama training center tu. Dekat situ dia punya program. Nampaknya dia kena fight lah dengan budak lagi Selangor. Sekarang yang saya tahu, info yang saya terima, budak belia dia ambil 7 ke 6 orang je macam tu. Yang lain dia ambil budak presiden dengan ada sikit Selangor 2. Ada yang nama besar? Si Arab tu Rahman. Rahman lagi Rahman Daud yang Rahman Daud dengan Fakrul budak Malaysia bawah 19 yang tak ikut pergi Mongolia ni. Adalah nama-nama dalam Selangor 2 punya yang besar. Jadi kena fight lah. Itu dia. Okey, akak sebagai seorang ibu tadi kata pernah menangis bila waktu yang buat menangis tu, bila tengok dia berjaya ke, bila macam dia menangis. Saya pun menangis juga. Saya sedih bila dia kalah dalam presiden lawan dengan Pahang. Manja. Saya tengok mak dia menangis dekat ujung padang. Dia pun sedih dengan apa yang dipertontonkan, sebab mak bapak dia mungkin ada masa tu, jadi dia gagal untuk bawa tim ke final. Dia kalau ikut masa tu persembahan dia dah bagi all out lah. Budak-budak dah all out, cuma luck tu tak ada lah. Kita dah sebenarnya kita dah bawa aggregate satu lebih pas itu. Cuma kita kena kekalkan ataupun draw ataupun tambah gol lagi, tapi kita tak berjaya sebab dia lagi yang tambah gol. Jadi itu membuatkan budak-budak. Jadi bila kita tengok keadaan itu, anak-anak jadi sedih, kita pun jadi sedih. Macam tu. Kenapa nangis tak? Allah Dia sedih sebab anak. Kita sedih sebab bukan kekalahan, bukan sebab kalah. Kita tengok perjuangan anak-anak. Betul-betul satu kita tim. Nak menang. Budak-budak tu sama masing-masing all out. Bila all out ada masing-masing masa itu adalah juga pertikaian sama pemain.
masing-masing cool down, masing-masing pujuk-memujuk. Jadi kita kat situ dalam satu tim macam keluarga tau. Dia bukan pertelingkahan, dia macam intense lah. Tension semua, stress lah. Macam captain pun main peranan yang bagus masa itu. Okey, tak apa, bagi lagi semangat, kamu bagi semangat. Kita jadi macam macam ni satu tim family, macam satu family. Jadi macam orang kata ini benda ni membuatkan kita jadi terharu. Jadi kat situ kita dah kalah, kita sedih, kita jadi tengok satu tim macam tu, kita pun jadi lagi sedih. Jadi ibu dia lagi rasa apa nak rasa tak? Dia boleh rasa tak? Akak 10 minit sebelum habis tu memang nak menangis dah, tapi sabar. Bila dah perit, dah tak boleh tahan dah ni, dah menangis sendiri. Macam mana nak cakap, nak apa orang kata, nak buat apa-apa, nak turun. Kita duduk kat bawah pokok kan, nak turun, nak jalan sampai kawan cakap apa, dah bonda, Masya Allah. Sebenarnya kita nangis bukannya sebab kalah, sebab kita rasa terharu, rasa sedih lah dengan anak-anak semua, satu tim AMD, semua dah macam anak sendiri. Diorang nak berusaha daripada diorang form 1 sampai form 5. Sedih, kita jadi sedih. Sebenarnya kita tu bukan pengakhiran diorang. Jadi benda tu dia kalah, jadi dia macam itu dia berakhir kat situ. Padahal benda tu dia lebih patutnya lebih bangga sebab dia berlawan dengan umur yang 21 tadi. Dalam peringkat umur yang macam ni, sebenarnya kekalahan tu pun bagus juga. Kekalahan tu yang bagi tahu apa yang you all kurang. Kat mana yang you all perlu kerja, kat mana korang kena improve. Ada masanya kekalahan tu bagus juga kan. Sebab kalau semua menang, semua dapat, takut dia selesa juga kan. Betul lah bunda kata, tak mungkin ada hikmah lah sepanjang perjalanan game tu diorang sentiasa menang, sentiasa happy kan. Pengajarannya ada juga pengajaran dalam situ. Sebab kita tim kita turunkan bawah 17. Asalnya kita Mbappe lah, macam saya dulu masa dia nak main sebelum start game dia Piala Presiden ni, kita tengok umur dia 17 tahun. Bila dalam kategori presiden umur dia 23, kita pun tak confident sebenarnya anak ni boleh pergi jauh tu. Dan bila kita tengok game by game, menang 6-1 first game lawan Perlis kan. Budak ni boleh tahan. Kita jadi confident nak tengok tau. Jadi confident benda ni. Bila setiap game tu kita menang. Kita satu hari kita fikir, kita jangan tengok, jangan orang kata jangan rendahkan tim ni umur 17 tahun, tapi kita boleh beat dengan umur yang lebih bagus. Walaupun coach ex-player pun ada dalam tim presiden tu tau, macam bukan ex-player, ada yang juga tim yang main dengan Super League pun ada tau dalam tim tu. Jadi kita boleh beat dengan tim, boleh menang dengan tim yang kita. Contohnya macam Penang, coach dia Akmal Rizal. Betul. Tapi dalam Penang punya tim tu pun saya dengar pun ada Super League punya player. Dia campur kat situ. Dia sebenarnya macam abang cakap tadi, selalu pergi tengok game anak kan. Itu dia orang yang minta atau abang yang nak? Tak ada, kita tak pernah bagi tahu anak kita nak tengok game. Kadang-kadang anak abang dia datang ke, tak ada, kita dah tahu. Kita terus pergi je. Dia orang tanya tak datang tak? Tak ada, kadang-kadang ini datang ke, dia orang akan tanya. Tapi tak tahulah, kita tengoklah kalau sempat kita datang lah. Kadang kita kerja kan, kita paling-paling begitu, kita tak boleh janji nak datang ke tak. Walaupun dia orang tanya sebelum game tu, ini datang ke. Tak tahu, kalau ada masa free, balik cepat ke apa, kita datang. Kita tak cakap datang, kita cuba nak datang macam tu. Tapi sebenarnya memang akan datang lah. Sebolehnya kita datang. Ada masa kita datang. Apa rasa pada abang, apa kepentingan untuk datang game tengok anak main tu? Apa kepentingan dia? Satunya kita nak tengok anak punya game, baiknya macam mana game tu. Satu lagi nak anak kita semangat tengok parent dia datang, macam itulah. Bila mungkin kalau tengok yelah dulu kita main bola, bila tengok bapak ada, kita lagi semangat kan, macam itulah. Mungkin anak-anak sekarang ni lah. Lepas game dia terus call abang, tanya apa yang abang kurang tadi, apa yang saya kurang macam tu ada? Dia tak pernah tanya benda tu. Just kita cuma bagi tahu dia je, hari ni kau main kurang pergerakan, kenapa terlalu banyak sangat mistake, kenapa bagi bola macam ni kan. Dia jawab? Tahulah, dia akan jawab lah. Mungkin dari segi confident masa tu adalah, mungkin dia ada jawab, cuma dia akan bagi cuma kita bagi tahu tak apa, buat lagi lepas ni betulkan apa yang rasa, macam tu lah. Dia tak pernah tanya kesalahan dia, kita sendiri yang bagi tahu dia. Macam akak rasa bila akak datang tu,
betul ke semangat dia akan meningkat? Dia mesti cari suara saya. Aku dapat bayangkan. Manja. Yes, manja. I love you, manja. Gitu. Dia mesti cari suara saya. Cakap apa. Kadang kalau dia tak tahu saya datang pun, saya datang je. Dia dah dengar, oh, bonda datang. Budak-budak semua, family lain pun dah tahu lah. Family lain semua dah tahu bonda macam mana. Lebih kuat daripada coach ni. Dia okay. Biasalah kalau tengok movie lah apa kan, dia antara saat yang paling touch tu kalau anak skor dia lari kat mak ayah dia tu. Pernah berlaku tak benda tu? Oh, manja tak ada lagi. Dia tak pernah lari sebab nak lari macam mana kita kat grandstand datang. Ada, walaupun kita kat grandstand dia tak pernah. Dia tak pernah lari. Sebab dia pemalu. Faham. Satu pemalu mungkin. Dia macam tu lah, dia tak pernah jumpa kat kita lagi lah. Kalau dia skor ke apa. Cuma kita yang lebih excited bersorak kat dia. Manja macam tu. Harry macam tu. Ni adik yang paling kecil ni suka tak ni? Ini kita cuba mainkan dia bola sepak tapi dia tak minat. Tak, memang bukan bersukan lah, minat lain lah. Bola jaring tu hari pun sekolah pun setakat tu je lah. Tak apa, nanti jadi model senang. Model tak panas, jangan risau. InsyaAllah mana tengok apa dia minat dia mana. Kalau sebagai ibu dan bapa rasanya akan terus temankan anak-anak kalau ada game, akan terus buat macam tu, benda yang sama? InsyaAllah selagi saya mampu, selagi saya ada, sampai ketua lah. Saya mentua kita kat Padang. InsyaAllah. Bila kata dah kenal semua budak MD, so seolah-olah macam akak dengan abang ni tahu perkembangan akak umbi dekat Malaysia. Bagi komen sikit bang, pada abang benda ni semua dalam keadaan yang positif, perkembangan akak umbi dekat Malaysia sekarang? Bakat-bakat yang akan muncul ni semua berkualiti? Apa yang pandangan saya sendiri lah. Banyak benda sekarang ni mula menampakkan sikit positif daripada dulu lah. Sebab kita pun sekarang dah banyak game bawah, Harimau lah, apa benda lagi lah. Jadi untuk akak umbi ni dah orang kata bola pun dah macam tumbuh macam orang kata macam cendawan sekarang dah banyak. Jadi baiklah untuk perkembangan bola sepak kita daripada pihak peringkat akak umbi. Jadi saya harap satu hari Malaysia akan tak matilah daripada segi melahirkan bakat-bakat baru kan. Jadi positif bagi saya, baiklah untuk perkembangan bola daripada saya tengok daripada peringkat bawah tu. Jadi baiklah untuk perkembangan. Okey, yang terakhir Kak, boleh tak anda kata Haikal dengan Harry tengok apa yang akan nak doakan mereka, ucap kepada mereka, mungkin yang something yang diorang boleh pegang seumur hidup diorang. Pesanan sebenarnya pesanannya sama je dengan benda lain. Cuma saya cakap selalu, saya pesan Harry manja, semangat, fokus satu badan, buat yang terbaik, masuk padang, masuk kaki kanan, baca bismillah, niat dalam hati aku boleh. Fokus satu badan. Ingat bonda ayanda sentiasa sayang anak-anak. Sentiasa support korang walaupun korang dah umur 30 korang main bola lagi. Kita orang tetap duduk padang. Ya, betul. InsyaAllah. So kita pun di Harimau Malaya doakan semua usaha pengorbanan, doa ibu dan ayah berbaloi, mereka dapat capai potensi penuh mereka, harumkan nama Malaysia dan terus berjaya. Tak kira mana pun diorang main, kat luar ke kat dalam, semoga mereka terus berjaya. Terima kasih kerana sudi datang bersama kami di Harimau Malaya, luangkan masa. Mungkin cerita ni dapat bagi kesan positif kepada parent-parent yang lain di luar. Last, kalau bayangkan Manja tengah bawa bola, macam mana Kak Jerit nak dengar? Cepat. Wow. Rasa dah sepak bola ni. Okay, so terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, follow semua social media kami, tekan button loceng supaya anda tak terlepas sebarang konten menarik daripada kami. Jumpa lagi untuk konten seterusnya yang best-best. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.